Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia Allah kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran surah Al-Hajj. Tafsir Quran suratul Hajj, surah yang ke-22, juzuk yang ke-17. InsyaAllah sambungan pelajaran kita pada hari ini ayat yang ke-42. Ayat yang ke-42. Bagi jemaah yang pegang tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 701. Alhamdulillah, ramai di kalangan para pelajar bertanya tentang kitab. Beli kitab tafsir pimpinan Ar-Rahman untuk kegunaan sendiri, bagi hadiah pada mak, ayah, minta dia orang ikuti pengajian pagi-pagi, terutama sekali musim PKP, kita ada ruang dan peluang nak pergi masjid tak dapat, nak ikut kuliah subuh di masjid pun tidak ada. Jadi kita ambillah peluang mengisi masa yang ada ini dengan melalui alat media yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, yang kita boleh guna untuk kebaikan, yang boleh guna untuk sebaliknya, wal'iyazubillah. Baik para jemaah sekalian, kita masuk kepada ayat yang kita nak bincangkan, iaitulah ayat 42. Ayat 42 suratul Hajj, surah Al-Hajj. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Balik kepada ayat 42 yang menjadi tajuk perbincangan kita pada kali ini. Wa in yukazzibuka
faqad kazzabat qablahum qaum Nuh wa 'ad wa Thamud. Dan jika mereka yang kafir itu mendustakanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad kazzabat qablahum, maka yang demikian tidaklah pelik, kerana sesungguhnya sebelum mereka, sebelum puak Quraisy ni, 7 nama Allah SWT sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kaum Nuh, kaum Nabi Nuh, dan kaum Ad, kaum Nabi Hud, serta kaum Thamud, yakni kaum Nabi Saleh, telah juga mendustakan Rasul masing-masing. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut berapa Nabi? 7. 7 Nabi tujuannya untuk nak menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalaulah Nabi nak sedih, nak duka cita dengan sebab pengingkaran, penentangan kaum dia, kita belajarlah sejarah Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam dahulu. Mereka juga telah melalui cara yang sama. Para jemaah sekalian, dari sudut munasabah susunan ayat kita ni dengan ayat yang lepas, di mana dalam ayat-ayat yang lepas Allah ceritakan, Allah Ta'ala memberi keizinan kepada orang yang beriman bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad, bangkit menentang, bangun lawan. Sebab apa? Sebab mereka telah dikeluarkan, dihalau keluar oleh puak-puak kafir Quraisy dari kampung halaman mereka, Makkah Al-Mukarramah, bighairi haqqin. Sebahagian daripada mereka harta-harta dirampas. Ada yang terpaksa meninggalkan harta benda di Mekah. Ada yang terpaksa meninggalkan keluarga, dia pergi dulu. Mana macam-macam ujian. Namun begitu, dalam ayat 41, Allah akhiri dengan walillahi aqibatul umur. Semua urusan itu akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Semua itu kembali kepada Allah. Manakala atas dunia ni kita tak menang, atas dunia kita tak dapat kemenangan, kita akan dapat pahala di akhirat insya-Allah. Yang penting bagi kita, kita buat kerja, kita berdakwah, kita menyampaikan kebenaran kepada masyarakat. Kerja kitanya da'watul irsyad. Dakwah membimbing manusia. Tapi kuasa taufik kepada manusia itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Jadi kita buat kerja dalam skop yang Allah izinkan kepada kita. Di luar kemampuan kita, usah dibicarakan kerana itu di luar kemampuan kita. Baik para jemaah sekalian, dalam ayat yang lepas juga Allah Ta'ala sebut kepada kita sifat-sifat orang musyrikin dan keburukan mereka dalam urusan agama. Kenapa? Sebab mereka melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Dengan mengingkari bangkit semula. Bukan sahaja ingkar, dia tak mahu, dia sekat orang lain daripada Masjidil Haram, dan dia sekat orang lain daripada menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat ini, di akhir ayat Allah SWT kata alladzina immakkannahum fil ardi. Ciri-ciri orang yang akan diberi pertolongan oleh Allah Azza wa Jalla siapa? Orang yang bila dapat kekuasaan mereka menegakkan Islam, mendirikan salat, zakat, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi itu di antara perkara yang kita kena cerita. Jadi yang pertama sekali, menegakkan daulatut tauhid, iaitu menghapuskan segala bentuk kesyirikan.
Nabi kita bila diambil Mekah, yang pertama sekali dibersihkan dekat dengan Kaabah segala jenis ma'athir al-jahiliyah, kesan-kesan jahiliyah, iaitu dihapuskan berhala-berhala, bentuk-bentuk syirik yang ada. Zaman kita hari ni macam mana kita nak hapuskan perkara ini tersebut? Kan? Nak hapuskan berhala yang sudah besar-besar itu, jawabnya perang dunia lah kita. Tetapi kita umat Islam kena ubah. Contohnya apa yang ditinggalkan oleh penjajah. Perlembagaan mereka yang tidak Islami, kita Islamkan dia secara perlahan-perlahan, bitadarruj. Kita mengambil pendekatan at-tadarruj, maknanya secara perlahan. Tukar sikit demi sikit. Akhir sekali, tanpa mengisytiharkan pertukaran, kita nak buat hudud Islam, kita tukar je. Mengambil pelajaran ruh al-Islamiyah dalam perundangan, dalam muamalah, dalam akhlak, akhir sekali secara automatik perlembagaan yang ditinggal oleh orang putih yang diasaskan di atas sekular dapat diislamkan insya-Allah. Kerana itu para jemaah sekalian, ilmu siyasah asy-syar'iyyah sangat penting di dalam perjalanan hidup, dakwah dan pentadbiran. Dia panggil ilmu as-siyasah asy-syar'iyyah. Jangan pula kerana siasah syar'iyyah berlindung di sebalik nama maqasidus syariah rahmatan lil alamin, untuk tidak melaksanakan Islam, kita kata ini satu kepincangan. Ini suatu kepincangan yang sangat nyata. Tak mungkin kita rahmatan alamin untuk tidak laksanakan undang-undang syariat. La. Sebab Nabi SAW yang paling lemah lembut orangnya. Tangan dia, sahabat kata kami pegang lembut macam pegang sutera. Tapi tangan itulah yang menjatuhkan hukuman rejam kepada orang yang berzina. Tangan itulah yang menjatuhkan hukuman potong tangan kepada pencuri. Tangan itulah yang menjatuhkan hukuman sebat ke atas orang peminum arak. Itu nama dia rahmatan alamin. Sebab apa? Nak menyelamatkan masyarakat yang besar daripada terjebak dengan mungkar dan maksiat. Baik para jemaah sekalian. Maka dakwah Nabi ditentang, perjalanan hidup Nabi sentiasa diancam, kerja Nabinya menghapuskan syirik dan segala bentuk kemungkaran. Sudah tentu penentangan itu akan memberi kesan dalam jiwa seorang pejuang, maka dalam Al-Quran ini penuh dengan pengajaran, sama ada cerita umat yang terdahulu untuk dikoreksi, untuk dimuhasabah, untuk dia mengambil pengajaran, ataupun dalam bentuk arahan dan suruhan, ataupun tegahan dan larangan dalam bab hukum hakam. Kita kata Al-Quran itu lengkap. Nak baca cerita zaman dulu ada, dan cerita yang akan datang pun ada. Alhamdulillah. Yang tak adanya, siapa tak baca, siapa yang tak faham, maka tak jumpalah dia. Kita kata satu kerugian yang amat besar. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat kita. Wa in yukazzibuka, ay wa in yukazzibka ya Muhammad qaumuka al-musyrikun. Andainya puak-puak kafir dari kalangan umatmu yang kafir, yang musyrik itu mendusta, membohongi, tidak mahu terima kebenaran yang kau bawa, fadzalika sunnatu ikhwanihim minal umamil khaliyah. Demikianlah perjalanan saudara-saudara mereka, geng-geng mereka puak kafir, ataupun saudara-saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan para anbiya telah melalui proses ini. Maka dalam ayat ini Allah mula dengan bi awwali rasulin. Rasul yang pertama selepas Nabi Adam, siapa dia? Nuh. Maka Tuhan Allah sebut, faqad kazzabat qablahum qaum Nuh. Tengok dari sudut tartib zamani. Dia panggil tartib zamani, Rasul yang pertama diutuskan selepas Nabi Adam, iaitulah Nabi Nuh. Nabi Nuh yang pertama. Kemudian Ad. Kaum Ad. Ad lawan siapa? Kaum Hud, Nabi Hud di sebelah Yaman.
Kan? Kemudian Samud, kaum Nabi Saleh di mana? Di sebelah Syam. Jadi kita ni setiap penjuru ada. Sebab puak-puak kafir Quraisy ni walaupun mereka ummi tapi mereka pengembara. Mereka pengembara. Dia pergi ke Syam, pergi ke Yaman. Allah Ta'ala gambarkan rihlatash syita'i was-saif. Rihlah tu makna pengembaraan, perniagaan. Delegasi perniagaan pergi ke Syam, pergi ke Yaman. Itu dua negara yang tamadunnya sudah lama, kan? Yaman tinggi tamadun dia di kerajaan Sabak. Syam juga banyak di sana tu, buat di Palestin. Jadi banyak. Maka dan dia tengok ayat 43, wa qaumu Ibrahim wa qaumu Lut. Ini semua ni tak perlu terjemah dah ni. Rasa pelajar-pelajar kita sudah tahu dah kan. Sudah tahu kaum tu bahasa Arab kata kaum, bahasa Melayu kata kaum. Itu pun sudah ambil bahasa Arab. Jadi alhamdulillah. Wa qaumu Lut. Ibrahim dengan Lut, kan dia dua beranak tu, anak saudara. Wa ashabu Madian. Tengok ayat 44. Dan juga penduduk Madian. Di mana Madian ni? Tengok nota di bawah dia kata, yakni kaum Nabi Syuaib. Kaum Nabi Syuaib. Tempat dia di mana? Sekarang. La ni Madian duduk di Jordan. Ataupun kita panggil Urdun. Urdun bahasa Arab panggil Al-Urdun. Bahasa antarabangsa kata Jordan. Ada di sana. Kalau kita pergi ada kampung dia, kampung Nabi Syuaib. Dikatakan kubur dia pun ada kat situ. Wallahu alam kubur ni. Para ahli sejarah yang pengkaji mengatakan kubur Nabi yang sahih, yang jelas, hanya makam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Itu ya. Kubur Nabi-Nabi lain tu betul tak betul wallahu alam. Kadang-kadang seorang Nabi ada 3 kubur. Seorang Nabi 3 kubur ada. Yang betulnya Allah Ta'ala nak selamatkan kubur para anbiya daripada dipermain-mainkan oleh pengikut hawa nafsu, pergi duduk memuja situ, pergi duduk buat benda-benda khurafat, benda yang tak baik. Maka Allah selamatkan para anbiya daripada abasul abisin, permainan orang-orang yang tidak baik. Baik para jemaah sekalian, Nabi Ibrahim sudah ada. Wa ashabu Madyam, yakni kaum Nabi Syuaib, dikenal dengan nama, kan kita dah belajar begitu, ashabu Madyan. Dalam ayat lain kata ashabul Aikah. Madyan, Aikah, ini pokok dia ada tu. Wa kuzziba Musa, dan dan Nabi Musa juga didustakan. Cuma di sini dia panggil lataif. Ada perkara seni yang tersembunyi, terserak di sini. Coba tuan-tuan tengok. Dalam ayat-ayat yang lain semua disebut kaum. Kaum Ibrahim. Kaum Lut. Kaum Nabi Nuh. Kan? Semua kaum. Perhati di Quran tu. Kaum Nuh wa 'ad wa Thamud. Biasalah. 'Ad dengan Thamud dia tak ulang balik kaum sebab dia ataf. Kaum. Sampai ke Musa dia tak kata kaum. Wa kuzziba Musa, dan didustakan Nabi Musa alaihissalam, ay kazzaba Fir'aun wa qaumuhu rasulahum Musa. Maka telah mendusta oleh Fir'aun dan kaumnya. Siapa dia kaum Fir'aun? Qibti, Al-Aqbat. Kita kena tengok ada sejarah. Kaum Nabi Musa, nama dia Bani Israel. Kaum Nabi Musa, nama dia Bani Israel. Pengikut Fir'aun, kaum dia, nama dia Qibti. Qibti. Sebab itulah, kalau kita nak ambil nama Ummu Ibrahim, ambil nama Maryah je. Maryah. Jangan letak Qibtiyah.
Qibtiyah tu nama kabilah Fir'aun. Ambil Maryah tak apa nama dia. Maryah. Nabi pun tak tukar nama dia. Kalau tak baik tentu Nabi tukar kan. Bila Nabi tak tukar maknanya dia apa ni, endorse dah, dia terima nama tu. Cuma Qibtiyah tu laqab kepada kabilah. Baik, dalam ayat ini Allah SWT letak kepada kita rahsia wa kudziba Musa. Dia tak kata kaum Musa. Sebab kaum Bani Israel ikut Musa. Yang mereka derhaka sekejap, pergi sembah anak lembu lah, kemudian macam-macam kerenah dia buat ke Nabi Musa, itu cerita lain. Asalnya penentangan mari daripada bukan kaum Musa, iaitu kaum Fir'aun. Nama dia Qibti. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ. Maka aku memberi tempoh kepada orang-orang kafir. Ini sunnatullah kepada kaum mukazzibin, kepada penentang para rasul, mendakwah diri mereka kepada syirik, ada kalanya Allah bagi lama tempoh. Maka aku memberi tempoh kepada orang-orang kafir itu. Tempoh kebinasaan itu lama. Thumma akhaztuhum, kemudian aku menimpakan mereka dengan azab seksa. Dengan yang demikian, fakaifa kana nakir. Perhatikanlah bagaimana buruknya kesan kemurkaanku. Buruknya kesan kemurkaanku. Baik para jemaah sekalian. Dalam ayat ini Allah SWT cerita kepada kita tentang Allah beri masa, tempoh sebelum membinasakan mana-mana kaum. Dalam hadis Nabi SAW dari yang diriwayat oleh Imam Abu Musa Al-Ash'ari, nama dia Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yumli liz-zalim. Allah SWT beri tempoh, beri masa kepada orang zalim, hatta iza akhazahu lam yuflithu. Apabila Allah nak ambil tindakan, tak ada siapa yang lepas. Waktu belum ambil tindakan, bebaslah. Mengaku tu macam-macam dia sembah berhala, sembah batu, sembah kayu, sembah macam-macam sembah dia boleh sembah. Tapi bila Allah Ta'ala nak ambil tindakan, lam yuflitu, tak ada siapa terlepas. Kemudian baginda Nabi SAW baca ayat Quran dalam surah Hud ayat 102. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Demikianlah bila kalau kami ambil tindakan kepada mana-mana negeri dalam keadaan mereka melakukan kezaliman, maka mereka akan ditimpa azab yang sangat dahsyat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Para jemaah sekalian, mengikut dalam tafsir, sebahagian ulama tafsir kata baina, di antara tempoh Fir'aun mengaku jadi Tuhan dengan Fir'aun tenggelam dalam laut Qalzum, jarak dia 40 tahun. 40 tahun. Tempoh yang begitu lama. Wallahu alam dari sudut fakta tarikh, tapi itulah disebut oleh sebahagian ahli tafsir. 40 tahun. Barulah datang Allah Ta'ala ambil tindakan. Kaum lain, kaum Nabi Ibrahim memang kaum dia. Azar, anak beranak dia sendiri. Kaum Lut. Kaum Nuh. Tapi Musa, Allah Ta'ala tak kata kaum Musa. Sebab apa? Sebab yang menentang dia Qibti. Maka para pelajar sekalian, ini ilmu tadabbur, ilmu analisa kepada peristiwa kisahul Quran, sangat penting. Buat kafir ni, kafir lah. Kafir, apa dia nak buat.
Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kami tidak akan binasakan mereka sehingga dihantar rasul. Bila rasul datang, ketika itulah berlakunya sunnat pertempuran. Pertempuran di antara al-haq wal batil. Mu tak ingat, tak irau juga binasa. Lawan juga hancur. Tapi belum ada tu bebas. Pasal itulah buat kafir dia marah, dia marah ke Musa, dia kata Musa ni bawa kesialan. Kan? Dan Nabi Musa marilah dia kena ubah perjalanan hidup dia daripada kafir kena beriman dan macam-macam lagi. Baiklah. Itu cerita yang berlaku. Kemudian Allah SWT nak buat kafir untuk lawan Nabi SAW ini. Berapa tahun dah lawan? Daripada 6 bulan dakwah di Mekah. Sehinggalah Nabi kita berhijrah ke Madinah sudah 13 tahun. Maka Allah SWT minta supaya puak-puak kafir ni tengok apa sudah jadi dengan negeri-negeri yang telah menderhakai perintah Allah Azza wa Jalla. Tengok ayat 45. فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ. Maka bukan sedikit negeri-negeri yang kami binasakan disebabkan kezaliman penduduknya. Bila penduduk dia zalim, lawan Nabi, ingkar, bahkan ada sebahagiannya berperang nak bunuh Nabi SAW, maka kami binasakan penduduknya disebabkan kezaliman yang penduduknya. Lalu runtuh ranaplah bangunan-bangunannya. Khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin. Bangunannya runtuh ataupun bangunan kosong. Seperti apa yang berlaku di Madain Saleh hari ini, kalau kita pergi kosong, tak ada apa. Wa bi'rin mu'attalatin, dan bukan sedikit pula telaga yang terbiar. Dulu telaga ni lah orang mari duk minum air kat sini, menjadi sumber air orang minum. Sekarang ni telaga buruk, jadi tak ada siapa kat situ. Wa qasrim masyid, dan istana yang tersergam telah kosong ditinggalkan oleh penghuninya. Penduduknya mana pergi? Ada. Jadi ini dia panggil. Para jemaah sekalian, kathirun minal qura. Kalau dalam Quran itu dia kata qura. Kita yang belajar bahasa Arab sikit-sikit ni dekat sekolah, kalau kata qaryatun dengan makna kampung, kan? Qaryatun dengan makna kampung. Jadi ulama tafsir kata al-qaryah. Qaryah tu ada kalanya tu terlaku dikatakan kepada bangunan. Bangunan yang ada tu dia panggil qaryah, makna satu bandar lah. Kalau kita terjemah sekarang ni, qaryah dengan makna bandar. Wa taratan ala ahliha, ada kalanya qaryah itu disebut kepada penduduk-penduduknya. Macam kisah Nabi, anak-anak Nabi Yaqub, kan. Was'alil qaryata allati kunna fiha. Ditanya kampung. Kampung mana boleh bercakap? Itu penduduk kampung. Maknanya qaryah tu ada kalanya ala ahliha, ada kalanya di atas bangunan-bangunan bandar yang ada itu. Jadi dua-dua berlaku. Dua-duanya Allah Ta'ala. Ada bandar hancur terus. Lost total. Dan macam bandar kaum Nabi Lut, hancur. Kaum Nabi Saleh tidak hancur semua. Tuannya mati. Sayhah. Tempikan malaikat. Mati habis buat dia. Bandar dia sampai hari ini menjadi tempat pengajaran dan iktibar. Kita boleh pergi tengok. Semata-mata nak ambil pengajaran. Beginilah akibatu, akhir kesudahan al-mukazzibin, orang-orang yang mendustakan nabi-nabi, mendustakan Allah. Inilah akhir kesudahan mereka. Nak kata apa? Baiklah, semua benda sudah hilang, bangunannya kosong ataupun beruntuh ranak habis, dan bangunan juga ada yang kosong, tak ada tuan. Allahu Akbar.
Ha? Baik para jemaah sekalian, kata di ulama tadabbur, dia kata di antara faedah ayat ini iaitulah Allah nak mengurangkan tekanan perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diberinya kisah orang yang terdahulu, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu diseksa, diunaya, disekat, dihalang, tengok 7 nabi. Semuanya melalui proses yang sama. Allahu Akbar. Melalui proses yang sama. Dia panggil musibatun syarik, fi musibatihi syarik. Dalam musibah yang menimpa itu ada juga orang yang sama berlaku dengan kita. Sebab itulah kita kata kita ini kadang-kadang nak orang panggil nak mengurangkan sikit rasa stres tu. Kita tengok orang lain kena juga ke tidak? Dia kena juga. Kita kena seorangnya, dia kena suami isteri. Contohlah kita kata. Tapi jangan buat macam itulah. Kalau kata orang ni kena scammer, kena tipu atas talian sampai beratus ribu, kita pun, saya baru 500. Ini saya jumpa satu kes. Scam cepat kaya melabur di Mekah dulu. Kan? Kita duk larang, jangan buat. Ada juga yang masuk. Pelajar-pelajar kita juga. Bila dijumpa dengan dia mari, dia kata, Ustaz, minta maaf lah saya nak declare satu nasihat Ustaz yang kami tak pakai. Apa dia? Melabur di Mekah. Habis, saya kena 200 ribu kena tipu. Oh Ustaz, tapi kawan saya 500. Ini dia panggil, dia panggil syarik bil musibah. Nak orang panggil nak tenang, aku 200 je, dia 500. Tapi dua-dua tu kacau belaka lah. Kita jadi zaman kita ni pun banyak scammer ni, penipu-penipu yang berselindung di sebalik pakaian-pakaian. Hati-hati tuan-tuan. Kalau orang macam ni bercakap, kita kadang-kadang yang buat benda ni bukan yang biasa-biasa. Kalau tengok penampilan memang tarah wali lah dia, kan. Tapi apa boleh buat, duit orang habis disapu. Baik. Yang kedua, dalam ayat 44 ni Allah kata fakaifa kana nakir. Allah Taala sebut kalimah nakir. Nakir ai buruk kemurkaan Allah Azza wa Jalla kepada kamu. Allah Taala tak sebut di sini bagaimana dengan azab Allah Taala, tapi dia sebut nakir. Nakir tanda tuan-tuan. Sebab apa? Allah Ta'ala nak minta supaya berlakunya kemurkaan itu setelah diingkari perbuatan tersebut. Fakaifa kana nakir. Mu tak dengar juga ini. Jadi dalam ayat ini, tanda tuan-tuan, ini ilmu tadabbur. Ayat ini liyunabbihal muslimin. Allah nak memperingatkan kita umat Islam supaya menjalankan tugas amar ma'ruf, tugas nahi mungkar. Dalam siri yang lepas ana sebut apa? Sebut amar ma'ruf, insya-Allah ramai orang berminat. Tapi nahi mungkar, sakit kepala kita. Sekali kita larang, 10 serangan datang. Apa awak? Tapi nak ajak orang solat, nak ajak orang puasa, ajak orang sedekah Quran. Insya-Allah. Sebab itulah kita kata, alhamdulillah sahabat-sahabat kita NGO musim PKP ni tunjuk gambar-gambar. Dia boleh sediakan pack makanan sampai 1000 bekas makanan satu hari untuk pergi masuk tempat-tempat orang yang PKPD. Kita kata jazakumullahu khaira. Allah Ta'ala balas kebaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sama ada yang infak duit, sama ada yang infak tenaga, sama ada yang bekerja. Kita kata Allah Ta'ala balas kebaikan kepada tuan-tuan. Tapi ingatlah, kalau kita nak ajak benda-benda yang lain, nak ajak solat ke, nak ajak apa ke, Allah payah. Maka kita mengatakan bahawa nak larang benda mungkar, Syekh, tak sampai masa, martabat saya rendah ni. Nak larang benda mungkar. Mungkar tepi tangga kita pun payah nak buat. Mungkar dalam rumah kita pun susah kita nak buat. Kan dalam siri yang lepas yang kita dah bincang, iaitu dalam kisah penyakit dan ubatnya,
punca kerusakan Imra'atul Aziz, punca dari mana? Sebab suami dia tidak tegas. Suami tidak tegas. Tengok isteri dah mula asyik, patutnya dia larang teruslah kemungkaran itu. Tapi kerana dia tak tegas, hakaza wa hakaza, begitulah kesannya. Wallahu a'lam. Baiklah para jemaah sekalian, panjang lagi kita pergi kepada ayat 45. Ayat 45, ayat 46 lah. 46, galakkan supaya mengembara, travel di atas muka bumi untuk apa? Untuk melihat, mengambil pengajaran. Iktibar daripada keruntuhan, kebinasaan umat yang terdahulu. Kalau setakat pergi selfie saja, tak payah pergi. Tengok dengan internet lah, senang. Tapi kita pergi sebab kita nak ambil pengajaran. Tengok ayat 46. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا. Oleh itu, bukankah ada baiknya mereka mengembara di muka bumi supaya dengan melihat kesan-kesan yang tersebut, bi'ri mu'attalatin qaryatin yang telah binasa tadi, kan? Mereka menjadi orang-orang yang ada hati, qulub, dengannya mereka dapat memahami yang pertamanya, hati yang berfikir. Au azanun yasma'una biha, atau ada telinga yang dengannya mereka dapat dengar kebenaran. Fa innaha la ta'mal absar, tetapi kalau mereka mengembara pun tidaklah juga ada gunanya. Tengok saja, selfie saja, kerana keadaan yang sebenarnya bukanlah mata kepala yang buta, walakin ta'mal qulub allati fis sudur, tetapi yang buta itu ialah mata hati yang ada dalam dada. Allahul musta'an. Kita katanya kita takut hari ni matanya celek. Orang Kelantan kata mata celek ni kelipah. Mana buka tutup lah kelipah tu, kan? Buka tutup. Tetapi hatinya mati. Apa nak buat? Hatinya mati. Kata di para ulama tafsir, as-sayru fil ardi, tanda tuan-tuan, mengembara di atas muka bumi ini dua cara. Imma hissi, kita pergi sungguh, secara fizikal kita pergi. Au ma'nawiyun, atau pergi secara maknawi, iaitu bi'tibari sama'i akhbariha, dengan kita mengambil pengajaran bila kita dengar cerita orang dulu. Ataupun pengembaraan dengan membaca kitab-kitab. Jadi kalau kita baca kitab-kitab, kita dapat mengambil pengajaran, samalah tu. Alhamdulillah. Sebab itu hari ini kita kata pengembaraan mencari ilmu, sama ada kita berjalan sungguh, pergi cari, ataupun pergi mengambil masa seperti ini. Kan dalam hadis Nabi SAW, man salaka, tanda hadis ni tuan-tuan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilma, siapa dia berjalan mencari ilmu. Ulama hadis mutaakhir ini juga menafsirkan hadis ini, dia kata dengan dua dimensi, dua cara. Sama ada kita berjalan sungguh, travel, pergi sana sini pengembara, di mana ada kuliah, ada pengajian kita ikut, di mana tempat belajar kita pergi, ataupun kita mengembara melalui butun al-kutub, melalui perut-perut kitab. Buka sana, cari sini. Zaman kita hari ni pula melalui internet. Internet pun ambil masa juga. Ni tuan-tuan yang duduk di rumah masing-masing ni, ini termasuk dalam pengembaraan mencari ilmu. Kata Alhamdulillah. Pengembaraan mencari ilmu. Cuma dalam soalan yang ditanya oleh jemaah, sama ke Ustaz, kita duduk dalam majlis ilmu secara bersemuka di masjid dalam ilmu dengan duduk di alam maya, kita kata ilmu sama, majlis ilmu mungkin berbeza.
pengembaraan mencari ilmu sama, tetapi majlis ilmu tak sama. Dalam masjid, duduk yang dihadiri oleh para malaikat, kita kata wallahu alam, jangan lemah semangat, teruskan perjuangan. Selagi ada begini keadaan kita, beginilah pengajian kita, insya-Allah. Baik para jemaah sekalian. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala tekankan tentang al-qulub, penggunaan hati itu yang sangat penting. Penggunaan hati sangat penting. Sebab kalau kita tak fikir dengan hati, kita ni apa saja pun kalau hati lara, hati lalai, tak tahu apa. Berapa ramai orang yang hadir kuliah, hadir solat Jumaat. Ana tanya, kebetulan kita kuliah maghrib hari Jumaat. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bertanya bukan nak menguji, tapi nak minta kita ambil perhatian. Apa dia soalan, Ustaz? Soalannya, tuan-tuan sudah pasti datang solat Jumaat hari ni ya. Ini bukan musim PKP lah. PKP B dah. Oh, hadir awal lagi Ustaz. Kita kata alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat, kalau tak dapat unta pun dapat kambing. Kita punya korban kan. Kita punya korban hari ni, pahalanya. Satu lagi soalan boleh tanya? Boleh. Al-Fadhil Tuan Khatib cakap apa tadi? Tuan-tuan bayangkan satu masjid. Berapa orang yang boleh angkat tangan bagi tahu khatib cakap apa? Ini masalah kita. Kita hadir dengan telinga, kita hadir dengan mata, kita hadir dengan body, hati tak hadir, tidak mengetahui apa yang diucapkan. Allahu Akbar. Sampai ada orang masjid kata, Ustaz, cuba tanya untuk imam. Khutbah tak ditajuk apa dia baca. Kita tanya imam tersenyum lain macam. Baca ya Ustaz. Apa ada kat depan? Saya tak tahulah imam masjid mana, bukan masjid saya kan. Yang pentingnya, maknanya kalau kita duduk dalam majlis ilmu sekalipun, kalau hati tu lara duduk cak main benda lain, dia tak akan faham apa benda yang kita buat. Allahu Akbar. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala ajar kepada kita tentang penjagaan hati dan juga penggunaan akal. Cuma ulama kita dalam tafsir ni panjang pula dia bahas tentang hati tu duduk kat mana. Sini ke sini? Saya tak nak bahas hari ni. Panjang dah cerita. Dalam kitab kita Penawar Bagi Hati, kitab Penawar Bagi Hati. Ni Penawar Bagi Hati ni sudah ada. Kan? Rasa tuan-tuan sudah beli kitab ni. Alhamdulillah beli kitab. Ana sudah syarah kitab ni 30 siri kuliah. Di sini bahasa Kelantan. Kita juga sudah syarah kitab ini peringkat Malaysia di Masjid Negara Kuala Lumpur juga sudah ada. Ada dua versi ya. Tuan-tuan ambil kitab ni kemudian ikut pengajian tu. Musim-musim PKP ni satu kuliah satu malam. Insya-Allah 30 malam kita khatam. Dalam kitab ni Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah ta'ala, dia bahaskan tajuk akal. Dekat mana? Ni hati kita ni. Penawar bagi hati. Hati itu mana? Sebab kalau dalam bahasa Arab, kalau kita kata qalbun dengan makna jantung. Dia duk pam darah. Pak tu jantung kan. Luf tu. Gambar luf tu bukan hati tu. Dia panggil kibdah. Kabid. Tapi hati tu jantung tu. Itu hati. Jadi kalau kata jantung duk pam darah, kerja dia pam darah dia. Kalau darah dia tak pam, kita pula pam pergi, kan? Maka di sini disimpulkan bahawa hati itu iaitulah hati nurani. Duduk mana? Sini? Sini. Kalau kata akal sini, hati sini. Wallahu a'lam, tuan-tuan bahas panjang di sini, saya tak nak bahas. Tengok dalam syarah kita tu lah. Baiklah. Kita nak pergi kepada yang pentingnya penjagaan hati ini sangat penting. Kita pergi kepada ayat yang terakhir, ayat 47. Wa yasta'jilunaka bil azab. Dan mereka meminta kepadamu menyegerakan kedatangan azab. Cari penyakit. Minta segera azab. Maknanya, ya Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam. Puak kafir tak kata, kita kata.
Kalau betul ada kiamat, ada surga, ada neraka, bawa sekarang. Lah ni. Cabar. Minta nak segera dah, puak kafir dia pelama tunggu sangat kan. Walan yukhlifallahu wa'dah. Beritahulah puak kafir, padahal Allah tidak sekali-kali akan memungkiri janjinya. Tuhan tak akan mungkir janji. Mu tunggulah. Tidak hari ni besok. Tidak tahun ni tahun depan. Sabar kejap. Tengok ni. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Dan katakanlah kepada mereka bahawa sesungguhnya satu hari dari hari-hari azab di sisi Tuhanmu adalah menyamai 1000 tahun dari yang kamu hitung. Satu hari azab itu sama dengan 1000 tahun di atas dunia ni. Yakni azab yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala untuk menimpakan kamu, wahai orang-orang kafir itu, tetap akan datang apabila sampai tempohnya, dan lama masa dia tu macam satu hari macam 1000 tahun di atas dunia. Iaitulah dari sudut azabnya sangat menakutkan. Ingat tuan-tuan, satu hari macam 1000 tahun. Lama dia ni. Lama dia punya tempoh. Puak-puak kafir ni gopoh. Orang Kelantan kata belorak, nak cepat kan. Tapi Allah SWT halim. Sifat lemah lembut, dia bagi tempoh. Tunggu sekejap Abu Jahal. Jangan gopoh kalau kamu sudah mati, neraka lah kamu. Fa inna miqdar alfasanatin. Kadar 1000 tahun itu inda khalqihi kayaumi wahidin indahu. 1000 tahun kita ni macam sehari ya di sisi Allah Azza wa Jalla. Fattawil indahum, lama masa di sisi kita, tapi bagi Allah Ta'ala simple ya. Allah SWT baik, maknanya sebab kita ni umur berjalan. Sebab itulah kita tahu 1000 tahun, 2000 tahun, berapa tahun. Pengkaji dinosaur kata apa? Juta tahun. Dinosaur sudah datang ke bukit kawasan kita ni, Bukit Panha. Kan? Sudah berapa juta tahun. Kita kata tak tahu belaka tu. Tak ada surat beranak. Kalau dinosaur ada surat beranak, okey juga kan. Tapi itu dia panggil tahmin. Rajman bil ghaib. Bolehlah nak cakap. Tapi yang kita takut di sini, lama masa, kita ni usah kata apa. Kalau kita senang hati, rasa sekejap tak sekejap masa. Sekejap ya kan. Tidur, dah pukul 5:30, subuh dah. Masya Allah. Tapi kalau kita hati susah, Masya Allah, 5 kali bangun buang air, 5 kali tukar posisi tidur, 5 kali genyih mata, tak subuh-subuh lagi. Dalam doa kita musafir. Doa musafir kan, doa kita travel. Kan salah satu daripada doa Nabi kata, watwi anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Kan? Kemudian antara doanya dia kata, watwi anna bu'dah. Ya Allah, lipatkanlah jarak ini yang jauh jadi dekat. Ada orang tanya, dia kata, Ustaz, kalau kita baca doa ni nak pergi KL, Kuala Kerai, Kuala Lumpur 400 berapa? 400 kilo lebih sikit. Jadi 300 ke macam mana? Masya Allah. Menarik soalannya. Tanda jawapan ni, tuan-tuan. Nanti baca dalam kitab perisai kita ni. Perisai Muslim ni ada dia punya bacaan. Dia tak jadi dekat, tapi perasaan kita tu dekat. Kadang-kadang kita duk buat cakap dengan kawan-kawan, tak mengantuk atas kereta, pasang CD. Dulu pasang CD, sekarang ni CD pun tak apa ada atas kereta. Pasang MP3, kan? Kuliah Abu Anas, penawar bagi hati. Daripada Kuala Kerai, Kuala Lumpur, 5-6 jam kita sudah dapat 5 kuliah. Sampai KL, kita kata Masya Allah belum habis setengah kitab. Cepat. Tapi ada kalanya kita duk resah, lama, boring, stres. Sebab tu kita di antara kita, watwi anna bu'dah. Dekatkan jarak. Dia tak akan jadi dekat keruk gitu, tapi perjalanan tu kita rasa selesa, relax. Masya Allah, tabarak. Baik.
Jadi dalam kiraan begini, bagi orang yang kena azab, dia rasa lama, ka'alfi sanatin, macam 1000 tahun dia punya tempoh. Tengok dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannah. Orang fakir Islam tapi dia fakir atas dunia ni, tak banyak harta, akan masuk syurga qabla aghniyaihim, mendahului orang kaya binisfi yaumin, setengah hari. Setengah hari itu bila? Wahwa khamsumi'ati am, kadar dianya 500 tahun. Kadar dia 500 tahun. Nah, ini menarik tuan-tuan. Jadi naknya satu hari 1000 tahun. Nabi kata orang fakir mendahului orang kaya masuk syurga 500 tahun. Habis mari kita jadi fakir lah kot, supaya masuk syurga cepat. Tuan-tuan yang sudah kaya, kayalah. Jangan fakirkan diri kecuali kita infak harta. Itu apa ni? Baiklah kan. Tetapi dari sudut orang panggil, kenapa mereka cepat? Sebab mereka tak ada barang. Sampai dekat checkpoint, malaikat tanya, tengok, tak ada apa saja. Saluk, miskin atas dunia, harta tak ada, tak ada, menumpang di tanah orang. Orang panggil duduk gitu je. Jadi apa yang nak kira lagi? Tak banyak kira-kira. Tapi kalau toke besar datang, ni tanah siapa? Saya. Ini saya. Ini bisnes. Oh, kira satu-satu. Dalam kitab akidah kata halaluha hisab wa haramuha azab. Yang haramnya, yang halal pun kena hisab, yang haram kena azab. Jadi lambat proses. Tapi bila orang kaya yang masuk dalam syurga, darajat dia lebih tinggi daripada orang miskin. Dia masuk dengan sedekah, dia masuk dengan zakat, dia masuk dengan haji, dia masuk dengan pahala dia banyak, dengan bantu orang, dengan kita orang miskin masuk awal tapi duduk biasa-biasa. Wallahu alam. Tuan-tuan jangan doa. Baiklah, kita tamatkan perbincangan kita di sini. Yang pentingnya orang kafir ni kalau dia tahu azab tu lama, dia tak akan gopoh minta cepat. Yastajilunaka, mereka tak akan minta azab. Tapi oleh kerana dia tak beriman, dia berani cabar. Hadis tadi diriwayat oleh Imam At-Tirmizi wal lafzu lahu wan Nasa'i wa ghairuhu, dan kata di para muhakkik hasan sahih. Baik, ayat yang terakhir dalam siri kita ni, wa ka'ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimah ثم أخذتها وإلي المصير. Dan bukan sedikit negeri-negeri yang aku beri tempoh. Mana Allah kata banyak negeri yang aku tempohkan dulu waktu kebinasaan mereka, diberi peluang buat seketika. Tapi ingat, sedang penduduknya berlaku zalim, biarkan. Thumma akhaztuha wa ilayyal masir. Kemudian aku menimpakannya dengan azab seksa, dan ingatlah kepada akulah tempat kembali. Allahu Akbar. Jadi kita simpulkan perbincangan kita pada hari ini, iaitulah ayat yang kita baca ni, afalam yasiru fil ardi, supaya Allah Ta'ala nak kita qulubun ya'qiluna biha. Maknanya kita nak kita mengembara apa saja pun. Sama ada pengembaraan fizikal atau pengembaraan ilmi secara maknawi, mesti dengan hati. Macam kita hari ini, saya dengan tuan-tuan, para tuan perempuan, para pelajar sekalian, sekarang ini kita mengembara mencari ilmu di dalam kitab Allah. Beberapa ayat yang kita baca ni banyak perkara, maka perlu hidup tadabbur al-qalbi, mesti hati kita berfikir. Itu menunjukkan keagungan Allah, kekuasaan Allah Azza wa Jalla, dan menunjukkan benarnya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi seorang,
Semua nabi-nabi lain itulah keadaan dia. Pernah orang baca ayat ini tentang al-basar wal basirah dia panggil. Fa innaha la ta'mal absar. Bukan buta mata. Kata di ulama tafsir, nama dia Qatadah. Tulis nama dia Qatadah. Rahimahullah ta'ala, dia kata apa? Maha hadhil absar allati fir ru'us. Bukan mata yang duduk di muka, di kepala ni, tak. Fa innaha ja'alaha Allah manfa'atan. Allah Ta'ala jadikan mata kita ni banyak manfaat. Boleh tengok benda baik, boleh tengok benda tak baik, boleh semua benda boleh kan. Dan boleh membantu kita dalam kerja-kerja dunia. Wa ammal basarun nafi' fahuwa fil qalbi. Adapun mata yang dikira di sini, iaitulah yang ada dalam hati, dia panggil al-basirah. Beza di antara al-basar wal-basirah. Al-basar makna mata kita ni. Tapi yang kita naknya al-basirah. Berapa ramai orang yang mata tak nampak tapi basirah, mata hatinya celek. Kita yang kita bimbang hari ni, dua-duanya buta belaka. Mata celek ni pun tak nampak, mata hati pun tak nampak. Maka itulah kerugian yang sangat dahsyat. Kata di para ulama, man nazar il asyraq bi ghairi qalbin. Siapa dia tengok satu benda tanpa hati, tengok dengan mata mujarrad, maka dia tidak akan dapat faedah. Sama juga orang yang pergi belajar ilmu, kita pergi belajar mendengar ilmu tapi hati kita lara, duk fikir benda lain. Dengar telinga ustaz kata apa, tapi tangan duk main WhatsApp ke duk main apa-apalah. Pasal duduk sebut WhatsApp lah, sensitif kat zaman kita ni kan. Akhir kali balik tak tahu apa. Isteri tanya, ustaz ajar apa malam ni? Bang? Oh, malam ni nakal ustaz. Tu ya dia tahu, nakal je. Kelakar ustaz malam ni. Habis, ilmunya mana? Alah, adalah. Engkau tak nak pergi. Dia marah ke bini dia pula. Engkau tak nak pergi kan? Jadi kita kata apa boleh buat. Baiklah para jemaah sekalian, akhir sekali, cerita tentang Allah Ta'ala sebut dalam Quran beberapa kali tentang 1000 tahun. Tengok dalam ayat ini. Yauman 'inda rabbika alfi sanatin. Satu hari 1000 tahun. Dalam surah As-Sajdah, Allah kata apa? Summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaru alfa sanatin. Jarak dia 1000 tahun. Ada ayat yang mengatakan ta'rujul mala'i wa ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50 alfa sanah. Ada lagi ayat lain kata 50,000 tahun. Macam mana kita nak taufik? Jawab dianya 1000 tu yaumal alfi dalam surah sejarah dengan surah Al-Hajj ini, iaitu miqdar jarak perjalanan. Lama masa kita ni iaitulah 1000 tahun terasa. Tapi yang kata 50,000 tahun tadi, dia kata fi suratul Ma'arij huwa yaumul qiyamah. Satu. Yang ni jarak yang kita nak ukur. Yang 50,000 tahun jarak atas dunia. Tapi dalam pandangan yang kedua kata semua tu hari kiamat belaka. Ada yang 1000 tahun, ada 50,000 tahun. Itu dia yang kata wa annal ikhtilaf bi'tibari halil mu'minin wal kafirin. Berbeza tu tengok orang mukmin rasa sekejap, orang kafir rasa lama. Baiklah, saya nak berhenti di situ saja tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita sambung lagi perbincangan kita dalam ayat 49 dalam siri yang akan datang insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.